يا رسول الله قلبي يحبك في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Selamat kita berjumpa pada petang ini dalam siri kita nak mencintai Nabi, nak mengenal Nabi, nak menghargai Nabi. Tak kenal maka tak cinta. Maka nak kenal Nabi macam mana? Allah Ta'ala sebut, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang mengetahui kalau kau tak tahu. Tanya orang yang kenal Nabi. Dia tahu Nabi. Baca penulisan mereka mengenai Nabi. Ini kitab Syama'il salah satu daripadanya. Menghimpunkan keistimewaan Nabi, akhlak Nabi. Dan sampai kita baca, kita mendalami, kita mentadabbur akan segala hal ehwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menimbulkan rasa cinta kita kepada Nabi, appreciate kita pada Nabi. We look so highly upon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bincang pada pertemuan yang lalu bahawasanya Nabi itu segala apa dalam kitab Al-Quran yang ada pada Nabi, what a great person Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kau sebut dalam Al-Quran ada astronomi, itu ditujukan untuk siapa? Rasulullah dulu. Dan dia juara dalam bidang astronomi. Dia number one. Kalau sebut tentang bidang geografi, bidang sains, bidang biologi, bidang teknologi, semuanya, semua dalam ada Al-Quran. Dan semuanya tu ditujukan untuk siapa? Rasulullah. Dan dia juara, dia top dalam segala yang cabang ilmu dalam Al-Quran, Rasulullah. So, please have some regard terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Please have some respect pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Please look highly upon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Don't look low upon baginda sallallahu alaihi wasallam. Pandang tinggi dengan Nabi, jangan pandang Nabi tak sebelah mata. Jangan pandang Nabi. Zaman Nabi lain. Zaman Nabi ada teknologi ke? Zaman Nabi ada piston, ada cam ke? Piston, cam. Besar sangat kau punya piston, kau punya cam. Besar sangat kau punya engineering. Lebih 10 kali engineering pun Nabi pintar lah. Tapi Nabi diutus sebagai Rasul. Maka yang Nabi tekankan ialah tentang keimanan kepada Allah Ta'ala. Di samping Nabi berkebolehan dan ada ilmu dalam semuanya. Dalam semuanya. Tak percaya ke tengok segala engineer yang ada sekarang semua tu. Ilmu mereka dapat daripada siapa? Dari Allah. Dan Rasulnya Allah siapa? Bukan profesor itu, Rasulullah jugalah. Kalau dia sangat bagus, dia jadi Rasul bagi bahagian department teknologi. Dia jadi Rasul dalam department biologi. Dari itu. Tak. Dia paling top in the world. Dialah pakar komputer rujuknya. In the world dialah pakar sains rujuknya. Tapi siapa yang Allah Ta'ala jadikan Rasul? Itu profesor, itu chancellor, itu dean of the university. Muhammad juga, bermakna Muhammad lebih terror daripada fulan ni. Sebab yang dia dapat, yang segala profesor, segala engineer, segala apa, dapat ilmu daripada siapa? Daripada Rabbul Alamin. Bukan otak dia boleh develop sendiri. Dia fikir-fikir, yang buat dia boleh berfikir pun Allah Ta'ala. Yang beri dia otak pun Allah Ta'ala. Dia bercipta barang pun daripada Allah Ta'ala. From Allah. Dan Allah Almighty punya Rasul siapa? Profesor tu ke? Muhammad juga Rasulullah. So Rasulullah top of all. Jadi dengan itu kita dengan kita baca kitab Syama'il ini, kita salute Nabi, kita respect Nabi, kita know Nabi, kita cinta Nabi, kita sayang Nabi, kita mengenal akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita have recognition, high recognition terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam muka surat 10, wallazi nafsi biadihi la yadkhulul jannata illa hasanal akhlaq. Demi Tuhan yang menjadikan ia akan diriku dengan tangan kudratnya, tidak akan masuk syurga itu melainkan orang yang baik perangainya. Betul. Tak akan masuk syurga kecuali orang baik perangainya. Baik perangai itu macam mana? Orang yang good morning, how are you, senyum. Kan setengah padri-padri kan begitu kan. Setengah Tok Cha pun begitu. Tok Cha tu Tok Sami, main budi bahasanya. Akhlak ke tu? Tak akhlak. Kau tidak ada akhlak dengan Allah Ta'ala. Nombor satu punya akhlak ialah terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu apa? Iman kepada Allah Ta'ala. Have regard kepada Allah Ta'ala as God, the creator of the whole universe. Kalau kau tak regard Allah Ta'ala, bermakna kau tak ada akhlak. Tak ada akhlak, takkan masuk syurga.
Jadi kau tak regard akan Allah Ta'ala, kau tak ada akhlak. Tak ada akhlak tak akan boleh masuk syurga. Jadi mengatakan demi Allah tak akan masuk syurga kecuali yang ada akhlak. Orang yang baik akhlak, terpaling baik akhlak ialah kepada Allah, dan terpaling baik akhlak kepada Allah ialah mengimani Allah, kemudian mematuhi Allah, membaca kalam Allah, mencinta Rasul Allah. Semua itu baik akhlak terhadap Allah, ya. Baik akhlak terhadap Allah. Baik, ya. Tak masuk syurga, ya. Sini kita ketahui, ya, kalau orang kafir, ya, macam mana baik, macam mana courtesy sekalipun, macam mana courteous sekalipun, ya, macam mana well mannered sekalipun, no manners, is still no manners, is still no etiquette if he doesn't have any faith in Rabbul Alamin. If he disregard Allah Ta'ala, disregard this holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he has no etiquette, he has no manners, he has no adab and sopan, no akhlak. Maka macam mana baik pun tak kira sebagai baik, ya. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, innallaha ta'ala haffal islama bimakarimil akhlaqi wa mahasinil a'mal. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala mengeliling akan Islam, bukan mengeliling akan Islam, ya, meliputi akan Islam ini, ya, dengan perangai yang baik dan amal yang kebajikan. Maknanya di sekitar Islam semua tu, apa yang kau lihat, yang apa itu Islam, kau akan lihat. Kalau kita bilanglah rumah saya ini dikelilingi oleh taman-taman dan juga pagar yang kukuh. Bermakna kau tengok depan, kau nampak pagar kukuh, kau nampak taman pokok bunga ros. Kau tengok sini, kau nampak tembok yang kukuh dan kau nampak pohon buluh yang rimbun. Di sana sebab rumahnya dikelilingi oleh, tak kau nampak sudut rumah itu kecuali kau nampak taman, kau nampak tembok yang kukuh. Itu bagi rumah lah, bagi rumah orang kaya. Tapi yang nama agama Islam tu sentiasa diliputi, dilingkungi oleh apa? Dilingkungi, ya, iaitu apa? Mengelilingi, itu dilingkungi dengan apa? Akhlak yang, perangai akhlak yang mulia dan amal kebajikan. Kau sebut Islam. Islam apa? Puasa. Ada akhlak baik tak di situ? Ada. Dan ada amal kebajikan tak di situ? Ada. Sebut tentang wuduk. Ada akhlak tak di situ? Ada. Dan ada amal kebajikan tak di situ? Ada, ya, semua. Apa saja dalam Islam? Sebut tauhidnya. Ada akhlak tak di situ? Ada amal tak di situ? Semuanya. Semuanya Islam is a very vibrant religion. It's not just concept and mind setting. Tapi hidup dalam setiap sudut dalam Islam kau pandang, kau nampak akhlak yang mulia. Kau tengok pergaulan lelaki dengan perempuan, ada akhlak dan mulia tak? Dan ada kebajikan tak di situ? Ada. Cara pemakaian, tutup aurat semua. Ada perangai yang baik tak di situ? Ada. Dan ada kebajikan tak di situ? Ada. Semuanya ada belaka, ya. Baik. Dan setengah daripada perangai yang baik itu iaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dengan katanya, baik kita nak kenal Nabi, nak cinta Nabi, sebelum kau sebut Nabi beri orang makan gandum, sebelum kau sebut Nabi keluarkan makanan daripada mulut baginda, berikan kepada satu orang perempuan. Sebelum kau sebut Nabi dengan orang perempuan hamba sahaya, Nabi layan baik budak kecil, Nabi hantar dia balik rumah sampai dia tak kena marah dengan cik puannya, ya. Sebelum kau sebut itu, kau sebut Nabi punya diri, internal Nabi sendiri macam mana. Ini sekarang kita sedang baca itu. Perangai yang baik, yang mulia, yang murni, yang halus, yang tinggi, yang cemerlang, yang bercahaya sampai dalam, maka glow kepada perilaku baginda. Maka sampai terpancar kepada sekalian umatnya yang kita lihat, yang Nabi perbuat baik dengan segala umatnya. Punya baik dengan Nabi, kita yang hidup 1400 tahun lepas baginda pun dia tinggalkan kebaikan, dia tinggalkan ilmu, dia tinggalkan pesanan. Sekarang tengah huru-hara punya musim gini semuanya. Cakapan siapa yang boleh menenangkan kau? Pesanan siapa yang boleh jadi panduan kau? Kan Rasulullah tak kebaik punya akhlak. Bukan hanya dengan Sayyidina Abu Bakar baginda baik, bukan hanya dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Bilal baginda baik, dengan kita yang kiranya jauh daripada zaman baginda pun ada kena mengena dengan baginda. Bukan ada kena mengena, bahkan kena mengena sangat dengan baginda. Takkah akhlak Nabi mulia? Sangat-sangat mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah mereka nak kerjakan kita kerana apa? Hanya kerana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tak ada such a pemimpin. Pemimpin mereka never teach them anything at all. Sebab itu dia envy us so much. That's why dia nak hapuskan kita. Sebab mereka tak boleh terpandang orang baik. Mereka tak boleh terpandang orang senonoh. Mereka tak boleh pandang orang ada rules and regulation. Semua itu. Sebab itu mereka nak hapuskan kita.
Tak boleh. Sebab kita daripada Allah Ta'ala yang beri. Maka siapa boleh hapuskan Allah Ta'ala? Tak ada siapa boleh hapuskan Allah Ta'ala. Baik. Dan setengah daripada perangai yang baik itu, iaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dengan katanya, wa min dhalika husnul mu'asyarati wa karamus sani'ati wa linul janibi wa badlul ma'rufi wa it'amut ta'ami wa ifsya'us salami wa iyadatul maridi al-muslimi barran kana aw fajiran wa tashyi'u janazatil muslimi wa husnul jiwari liman jawarta musliman kana aw kafiran wa tawkiru dhis syaibatil muslimi wa ijabatut ta'ami wa du'a'u alaihi wal afu wal islahu bainan nasi wal judu wal karamu was samahatu wal ibtida'u bis salami wa kadhmul ghaidhi wal afu anin nas. Ini Imam Ghazali rangkumkan semua sifat-sifat yang mulia. Mana dia dapat? Daripada Rasulullah. Ada inilah sifat-sifat yang baik. Inilah sifat-sifat yang baik. Tetapi ada insan mengatakan ini sifat tak baik tu. Kita sebut iring jenazah, ziarah orang sakit. Sekarang orang ziarah iring jenazah jangan, tak baik. Kau iring jenazah aku saman. Sekarang ziarah orang sakit tak boleh. Jadi yang tak boleh tu hati-hati. Kerana kesihatan ke apa semua, okeylah mungkin kerana kesihatan. Tapi jangan sampai mengeluarkan kau daripada berakhlak. Tak concern tentang akhlak. Tak concern tentang akhlak. Sebab orang buat itu bukan hanya kerana semua orang tu tak takut kuman, nak melanggar undang-undang. Tapi pasal dia mementingkan akhlak. Jadi dia buat itu kerana baik. Maka kau pula yang menegah. Jangan kau menegah, kau tak take into consideration terhadap akhlak mulia. Kau tegah-tegahlah demi kesihatan, demi undang-undang. Tetapi jangan sampai tegahanmu itu mengeluarkan kau daripada orang yang berakhlak mulia dan ataupun anti akhlak mulia. Hati-hati. Sebab yang Nabi sebut ni semua benda baik. Dan sekarang ni orang tegah daripada kita melakukannya. Kau tegah-tegah. Tapi kalau kau punya tegah, jangan sampai mengeluarkan kau daripada lingkungan orang yang berakhlak mulia. Ya, baik. Artinya dan setengah daripada perangai yang baik dan amal yang baik itu, iaitu husnul muasyarah, yakni baik kelakuan bercampur dengan sahabat. Baik bergaul dengan sahabat. Tak bergaul dengan sahabat aja menunjuk. Bergaul dengan sahabat saja nak bertengkar. Bergaul dengan sahabat saja sindir dia. Allah, kesian. Bergaul dengan sahabat saja, orang tu ada saja terhina lantaran kita. Kita punya cakap lah, kita punya apa semua, itu tak bagus sekali. Itu tak bagus ya. Baik pergaulan. Bergaul dengan orang saja, terus ada saja kita nak perintah orang. Kita bergaul dengan orang saja advantage yang kita nak ambil. Itu tak bagus punya pergaulan. Bergaul dengan orang, biar kita bergaul dengan orang pula dapat manfaat daripada kita. Bergaul dengan orang, biar orang, kalau tadi hati dia rongseng, sekarang hati dia jadi tenang. Bukan bergaul dengan orang, tadi hati dia tenang, bergaul dengan kita, hati dia menjadi rongseng. Itu tak bagus. Ya. Itu baik, husnul muasyarah namanya, baik pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik. Yang kita, orang duduk sama kita, dia balik, dia kalau ada rongseng sekalipun, dia balik jadi tenang. Dia ada permusuhan sekalipun, dia balik, dia jadi perdamaian. Itu namanya pergaulan yang baik. Ya, baik. Ya, ini baik kelakuan bercampur dengan sahabat. Dan karamas sani'ah, iaitu murah perangai. Murah perangai. Karamus sani'ah, iaitu apa? Bukan hanya perangai, perbuatan yang baik. Buat benda semua dengan yang baik, tata cara yang baik. Kita sebut tata cara yang baik. Perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Kita sebut tingkah laku yang baiklah. Laku tu perbuatan lah. Jadi tingkah laku yang baik. Tingkah laku yang baik. Baik. Kemudian linul janib, yakni merendahkan diri, dengan orang sebelah kita, kita berlunak dengan orang yang ada di sisi kita. Ataupun merendahkan diri, linul janib. Badlul ma'ruf, yakni memberi akan seorang kebajikan. Buat kebajikan kepada orang secara badl ni apa? Berlebih-lebihan. To the maximum most. Bukannya ala kadar. Begitu ya. Dan
It'amut ta'am, memberi orang makan, belanja orang makan, kasih orang makan. Itu semua termasuk akhlak yang baik. Kalau kau tengok orang suka kasih orang makan, termasuklah dia di kalangan orang yang berakhlak baik. Yakni memberi akan orang makan makanan itu. Dan ifsya'us salam, yakni membanyakkan memberi salam kepada orang yang berdapat dengan dia. Ucap salam. Assalamualaikum sunnah. Waalaikumsalam wajib. Namun assalamualaikum lebih besar pahala daripada waalaikumsalam. Di antara benda yang sunnah dan wajib, sunnah lebih besar pahala, ini salam. Assalamualaikum sunnah. Waalaikumsalam wajib. Tetapi yang sunnah lebih besar. Kenapa dia tidak waalaikumsalam kecuali kau assalamualaikum dahulu? Ya. Jadi banyak ucap salam. Kalau tentang ucap salam, saya teringat sahabat kita satu, ya. Sahabat kita almarhum Haji Buah, namanya gelarannya Haji Buah, dan masyhurnya pun panggil Haji Buah. Sampai pada habaib tadi kalau panggil pun Haji Fawakih, Haji Buah. Kalau datang Singapura kan setengah-setengah kita tempat dia, kalau kat Batu Pahat ni lain tau. Nampak orang apa khabar, salam, masuk pejabat pun semua salam, ya. Dululah sebelum Covid, ya. Nampak dekat parking, dekat kereta traffic light pun berhenti, mesti adabnya kena tengok kanan kiri. Nampak orang kita saja, Pak Haji, kat tangan. Budak-budak mudanya pun begitu. Tapi setengah tempat tak begitu. Setengah tempat, maaf cakap, di bandar-bandar di KL, di Singapura tak begitu. Tak begitu. Nampak orang buat tak nampak. Naik lift lagi, yang ada naik lift tahan dia baca tulisan Cina. Baca. Nama nak tegur siapa dengan kita tidak. Tulisan Cina, lepas tulisan Cina, tulisan keling dia baca. Kan kadang-kadang ada notis, ada apa kan. Kalau lift jam, jangan buka pintu. Tunggu dan tekan bel. Nanti ada yang Melayu, dia dah baca. Orang putih dia baca, Cina pun dia baca, keling pun dia baca. Oh, dia faham 4 bahasa agaknya, ya. Dia nak puas-puas sebab dia takut lift jam agaknya, ya. Pasal nampak aku aja lift belum jam, mulut dia dah jam. Begitu, ya. Ini yang saya nak sebut apa? Almarhum Haji Buah tu. Siapa dia jumpa, ya, baik di Singapura, baik di KL, saya tak pernah jumpa dia kat KL, kat Singapura pun, ya. Tak menjadi budaya sekarang orang salaman-salaman tau. Tak menjadi budaya. Dia nampak orang je, nampak orang Islam, Assalamualaikum. Mesti paling tidak Assalamualaikum orang. Waalaikumsalam Pak Cik. Begitu. Kalau dengan orang kafir pun, dia nampak dalam lift ke dalam mana, nampak orang sempat dengan dia, halo, dia tak ada cakap orang putih, gitu saja. Halo, orang angguk-angguk. Orang macam mana punya sombong muka pun terpaksa dengan dia punya Assalamualaikum, dengan dia punya senyum manis, ya. Orang menjawab tak? Menjawab juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Begitu. Dan sekarang saya dah mula nak ikut dia. Aku nampak orang kuat Assalamualaikum. Sebab dulu kadang-kadang Assalamualaikum dengan orang kat tempat-tempat tertentu tadi kita katakan je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada apa dia tanya dengan kita jual tisu. Begitu. Ada apa dia boleh tanya. Haji Buah. Tengok. Selalu jumpa orang Assalamualaikum. Siapa dia jumpa dia mesti Assalamualaikum. Di antara orang yang kalau Assalamualaikum tak kira besar kecil tua muda siapa? Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab. Habib Umar bilang dia kalau jalan dekat guru Habib Umar lah, bapa Habib Abdullah bin Syihab, jalan kat lorong-lorong tadi, dia masuk, Assalamualaikum, kita kan jumpa dia ulama besar, muftinya dia kan, kita jumpa mufti ke qadi juga, budak-budak tengah main bola kat tengah jalan, dia punya tegur siapa tu saling tak tepat, macam dia tegur orang alim, begitulah dia tegur. Assalamualaikum, kaifa halukum? Kaifa halukum? Tamil khair, semua tegur siapa, terperanjat kan, dia tegur siapa, budak-budak main bola. Budak-budak main-main tu jalan pun ucap salam dia tu. Kita ucap salam, ya. Ucap salam. Karena orang kita masuk rumah Assalamualaikum je tak biasa. Assalamualaikum. Bukan nak jawab dulu. Siapa orang datang kau ni bertuah. Alamak. Anak dia sekali-sekali balik dah belajar dengan ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lah. Aku ingatkan siapa engkau, aku ingatkan orang datang apa, bertuah budak ni. Alamak, bukan nak jawab Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dia bertuahkannya. Jangan. Biasakan anak kita nak masuk rumah je Assalamualaikum, Assalamualaikum, biasakan, ya. Jangan tak beri salam. Baik. Iyadatul marid lil muslim barran au kana fajiran. Iaitu ziarah yang orang-orang yang sakit muslim yang saleh ataupun yang tak baik. Yang bukan orang saleh, orang biasa sakit ziarah, masya-Allah, kau dia Hadramaut tu. Tapi ziarah yang kau dengar dia sakit aja kau ziarah. Paling tidak tunggu 3 hari. Kadang-kadang dia baru sakit, orang baru sakit ni baru nak settle down, baru nak cari ubat. Lepas 3 hari, dah baik-baik. Kalau belum baik, dia dah settle dan dia dah boleh terima tamu.
lepas 3 hari boleh ziarah. Dan ziarah jangan lama-lama, ada adab-adab ziarahnya. Ada adab-adab ziarahnya. Maka kita ziarah orang, kalau orang sakit kita ziarah. Sakit macam mana ya? Sakit paru-paru, ataupun sakit tengkuk, ataupun sakit blood clot. Ya ke? Sakit mata saja dah kena ziarah. Sakit mata saja dah kena ziarah. S minimum, S minor, S sakit mata pun kena ziarah. Kat Tarim ya, kalau saya selalu contohkan Tarim sebab saya duduk sana dan saya nampak all this being practice ya. Kita sakit tak datang kuliah, guru kata Syekh Abdul Rahman Al-Khatib, mana pun sakit tak datang. Satu kali tak datang, kali kedua tak datang aja, malam dia datang rumah kita, naik motor tumpang orang. Abu Zaki, aku dengar kau sakit, apa khabar engkau? Macam mana, ada kurang sikit, gitu apa sakit? Sakit gaut Habib, tak boleh bergerak, begitu gini. Ya Allah. Satu lagi yang mesti datang kalau orang sakit, orang kita budak-budak Jawi kita masuk hospital, yang mula datang visit siapa? Habib Masyur. Habib Masyur. Selalu kalau kawan-kawan kita sakit, Zaid sakit, siapa sakit, kita pergi ziarah mereka, nanti apa khabar? Semua baik. Habib Masyur baru balik. Allah, aku tak pernah dapat challenge dia. Mesti dia datang dulu ziarah. Lepas tu nanti Habib Omar pulaknya. Habib Omar lebih busy kan. Maka dia yang jadi galang ganti, dia yang datang ziarah dulu. Saya sakit dekat hospital sana, masuk Batu Karang. Hospital pun tak boleh bikin apa-apa sana. Cuma baring, baca tasbih aja. Hospital Tarim. Dia kasih minum. Baik, aku balik. Kat rumah tu pula ada acara Habib Omar. Balik terus pergi rumah Habib Omar. Habib Masyur nampak, aku tengah nak pergi hospital ni nak ziarah kau. Aku dah keluar pulaknya. Allah. Mereka tu semua tu akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Tengok, kita kenang tak sampai sekarang? Kita besar hati tak sampai sekarang? Dia nak ziarah kita. Dan kita besar hati tak di ziarah kawan-kawan kita? Orang-orang dalam perantauan. Semua kan ditarimkan semua orang-orang perantauan. Mufti dia datang ziarah tau. Mufti rasmi dia datang ziarah. Tak besar hati kata. Akhlak baik tak tu namanya? Menggembirakan orang tak? Sampai sekarang saya mention masih gembira hati. Masih gembira hati. Baik. Dan menghantar jenazah orang Muslim. Menghantar jenazah orang Muslim meninggal, antar jenazah. Itu semua akhlak yang baik. Tak antar jenazah, tak akhlak yang baik. Yakni menghantar jenazah orang Muslim. Dan husnul jiwari liman jawarta musliman au kana kafiran. Yakni membaikkan perangai akan orang yang berkampung engkau dengan dia, dengan jiran tetangga. Baik, sama ada orang sekampung itu Muslim atau kafir. Siapa? Yelah, bolehlah awak tunggu kampung semua orang Islam. Kita sebelah kita Cina. Rasulullah sebelah dia Yahudi lah. Kat Mekah. Taruh duri lagi, jahat. Anti Rasulullah lagi. Yahudi, kutuk-kutuk Nabi macam-macam. Kalau Nabi keluar saja, macam-macam mulut dia. Macam-macam mulut dia. Kutuk Nabi begitu, begini, apa semua begitu. Nabi baik tak dengan dia? Nabi baik. Nabi sakit, Nabi datang ziarah dia, kasih dia makan. Lembut hati terus masuk Islam. Begitu ya. Baik. Ikramuz dzisyaibatil muslim, yakni mentakzimkan muslim yang tua. Orang tua muliakan orang tua ni macam-macam tata caranya. Hatta kalau kita makan setalam, orang yang paling tua biarlah dia yang jamah dulu, jangan kita jamah dulu. Hatta kalau kita nak masuk saf awal, orang imam istau betulkan saf, kita dapatkan saf ada renggang, jangan kau yang muda tetap melangkah ke depan. Yang kita yang duduk sebelah ni pun jangan kau masuk dulu depan. Tengok siapa yang patut. Ada pakcik orang tua kat belakang, pakcik jemput pakcik, jangan kau langkah dulu orang tua. Nak salam-salam imam lepas sembahyang, kan beraturkan bacalah selawat ya, sallallahu alaihi Muhammad sampai baca salam. Tengok belakang kita pakcik ke depan pakcik, biar kita ke belakang. Begitu ya. Dalam majlis biar orang tua duduk depan. Buruk majlis, tak cantik majlis. Tak meriah majlis kalau orang tua duduk belakang, orang muda duduk depan. Tak bagus sekali, tak bagus ya. Tu muliakan orang-orang tua ya. Semua akhlak yang baik. Semua siapa ajar? Nabi kita yang ajar. Dan ijabatut ta'am wa du'a ilai, yakni memperkenankan orang memanggil kepada makan, kepada jamuan, dan menjemput akan orang yang memakan makanan. Orang panggil kita jamuan, orang panggil kita majlis, datang. Orang jamu kita makan, hadir. Jangan sombong, tak nak hadir, tak nak apa semua. Orang panggil, jemput, mau hadir. Jangan jadi macam Wahabi. Orang jemput kenduri tahlil aja, ini makan harta anak yatim. Kau dah tuduh keluarga itu dengan tuduhan yang tak baik. Tak mesti orang jemput tahlil itu makan harta anak yatim, walaupun ada anak yatim. Kadang abang si mati yang keluarkan belanja, kadang bapak si mati yang keluarkan belanja. Kadang si mati ada pusaka. Kau tahu tak tahu, kau tak perlu siasat.
dan kau suudzon dengan keluarga tu, kau dah berdosa. Dahlah kau tak hadir, cela akhlak kau. Kau tuduh pula rumah tangga tu, orang tu makan harta anak yatim. Tak kejahat Wahabi ni? Dan al-afu, yakni memaafkan daripada dosa orang akan dia. Orang buat salah kita, tak ada, nothing wrong. Nothing wrong. Lepas tu, cara mengampunkan lagi macam mana? Terus make things as per normal. Tak ada dengan dia tercanggung ke, terhapa ke, tak boleh. Ya. Baik. Islahu bainan nas, yakni memendamaikan antara manusia yang berkelahi. Ya. Orang berkelahi, orang bertengkar, kita damaikan. Nampak orang tak suka berkelahi ni bukan sampai dia dah berhantam baru kita gitu ya. Nampak orang tak suka sama orang saja. Saya ni dengan itu saya, dia tu betul ke? Betul ke? Betul. Saya tahu orangnya baik. Alhamdulillah. Baik semua gitu. Awak berkawan dengan dia, orangnya baguslah. Saya pun tak tahu orangnya itu. Kita kena jaga-jaga ya. Allah. Dengan orang tersuuzan dengan satu orang saja, kita padamkan. Dan al-jud, yakni murah. Dan al-karam, iaitu mulia, lagi pemurah juga. Ya. Dan as-samahatu, yakni mudah memberi. Sebab itu sebut sahibus samahah, yang mudah memberi maklum. Mudah memberi excuse. Mudah memberi keperluan orang. Itu sahibus samahah. Selalu beri samahah, excuse. Itu orang Arab kalau nak jalan, ismahli, minta lalu, tu maknanya excuse me. Maknanya kalau dalam bahasa Melayu kita selalu maklumkan terhadap orang, ya. Dan al-bad'u bis salam, mulakan memberi salam, kita dah cakap tadi ya. Dan kazmul ghaidh. Kazmul ghaidh, iaitu apa? Menahan daripada marah. Tidak selalu mudah marah dan tidak pula asyik melenting. Tidak pula asyik melenting ya. Orang begitu tak ada marah. Cool aja dia, tenang saja dia ya. Senang orang dengan dia. Dan al-afu anin nas, iaitu senantiasa memaafkan daripada kesalahan manusia. Dan suci Nabi SAW itu daripada segala perangai kejahatan. Segala perangai yang sebut tadi ialah ambil daripada perangai Nabi. Dan Nabi yang the best of orang ada perangai-perangai yang begini. Ya. Baik. Dan daripada segala kejahatan. Tak ada pernah. Dengki tak pernah. Ujub tak pernah. Riak tak pernah. Nabi kita Muhammad SAW. Dan adalah ia menjauhkan diri daripada segala yang diharamkan. Dan daripada segala pekerjaan yang sia-sia. Dan daripada segala pekerjaan yang batil. Sia-sia. Bermakna Nabi tak ada buat apa-apa ikut adat. Kecuali ikut adat. Semua adalah ibadat. So you cannot say that certain amalan Nabi, pakaian Nabi, certain you have to follow, certain you don't need to follow. Sebab itu adat dah saja. Kalau adat tu bermakna Nabi tu Nabi part time. Setengah-setengah Nabi boleh contohi, setengah-setengah Nabi tak boleh dicontohi. Hati-hati. Kau tak nak pakai serban, kau punya pasal. Tapi kau jangan bilang, kadang sebagainya sunat, sebagainya tak payah sebab Nabi buat sebagai adat saja. Nabi ada buat adat ke? Tidur Nabi bukan adat lah. Ingat, pada Nabi dan Rasul-Rasul, hukum kita 5, hukum mereka cuma 2. Hukum kita 5. Fardu, sunnah, harus, makruh, haram. 5 kita pernah buat. Kadang bahkan haram dengan makruh lagi banyak kita buat. Harus, jangan cakap lagi. Wajib, seketika kita buat. Sunat, payah kita nak buat. Tetapi kalau pada Nabi dan Rasul, mereka hanya 2 saja. Wajib dan sunnah. Haram mereka tak ada, mereka maksum. Makruh, jauh, mereka tak ada langsung. Harus mereka ada buat. Tetapi harusnya mereka itu pun sebagai pengajaran bagi kita. Harusnya mereka itu pun kerana Allah Ta'ala. Harusnya mereka itu pun kerana tujuan yang baik. Maka benda yang harus diniatkan yang baik jadi ibadat tak? Jadi ibadat. Jadi pahala tak? Pada sunnah tak? Jadi pada sunat. Maka jadi pada Nabi dan Rasul senantiasa dalam sama ada fardu ataupun sunat belaka. Ya. Dan suci Nabi SAW itu daripada berdusta. Dan suci ia daripada bakhil, yakni daripada kikir. Dan suci ia daripada segala sifat yang kecelaan pada zahir dan batin baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya pure heartedly, pure human, pure creature of Allah Ta'ala. Sangat pure Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sudah setengah jam ya. 29 minit, tak apa ya. InsyaAllah setakat ini, insyaAllah kita jumpa pada kesempatan yang akan datang. Semoga dirahmati Allah, semoga mencintai Rasulullah, semoga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh Allah Taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.